Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, hari ini kita sambung ayat 253. Ayat 253 ni adalah juzuk yang ketiga dalam Al-Quran dan berada di akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah, hampir akhir surah Al-Baqarah. Jadi bagaimana kita telah bincang berkenaan dengan perkara sebelum daripada ini, bab berkenaan dengan jihad. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut berdasar kepada cerita Talut dan Jalut. Pada malam ini kita sambung ayat 253 ni, itu apabila syariat hendaklah ditegakkan, Rasul telah diangkat dan dakwah telah dijalankan, maka ada manusia yang ingkar. Manusia yang ingkar, yang mana mereka akan menentang dakwah Islam ini. Mereka akan menentang dakwah Islam, dakwah yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam ini. Maka di sini tidak cukup dengan dakwah mulut sahaja, kena ada kekuatan, ketenteraan, dan kena jalankan jihad. Kerana kalau dibiarkan begitu saja akan terus mengganas. Dan ini adalah satu daripada faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berjihad. Yang keduanya, jihad perang adalah ujian kepada pendakwah, yang mereka bukan sahaja bercakap, malahan mereka disuruh berkorban menegakkan agama Islam ini. Tetapi mereka juga hendaklah mempertaruhkan nyawa mereka untuk Islam. Dan faedahnya yang besar, iman mereka akan kemuncak apabila mereka berjihad. Kerana mereka tahu bahawa mereka akan berhadapan dengan mati. Maka Allah Ta'ala sebut di sini sebahagian Rasul yang kami lebihkan pada sebahagian Rasul yang lain. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah Rasul-Rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Rasul ini adalah apa yang perlu kita faham, manusia yang Allah Ta'ala lantik untuk menyampaikan wahyu dan memperkenalkan Allah dengan cara mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu Rasul. Wajib ke atas Rasul menyampaikan apa sahaja yang Allah Ta'ala beritahu kepada dia. Ini kerana kalau kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perlulah mengikut apa yang telah pun disebut oleh Allah Ta'ala, bagaimana yang diperkenalkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Maka begitulah kita kenal para Rasul alaihimus salatu wassalam. Kita tidak boleh mengenali Allah dengan cara kita sendiri, kerana had akal kita ini terbatas. Maka Rasul-Rasul datang memperkenalkan siapa dia Allah, macam mana Allah Ta'ala tu. Baik. Dan selain daripada itu, para Rasul dan para Nabi juga mengajar manusia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjadi hamba kepada Allah. Dan Rasul adalah penyatu kepada umat, kerana akidah sahaja yang boleh menyatu padukan umat. Bersatu di atas dasar akidah adalah bersatu di atas dasar kesatuan yang betul. Selain daripada itu akan bercerai-berai, akan runtuh kesatuan, oleh kerana bersatu bukan di atas dasar akidah. Namun ada juga fahaman Nabi-Nabi itu menyebabkan manusia berpecah. Tetapi bukan disebabkan fahaman itu, kerana ada fahaman yang lain yang manusia anuti, yang menyebabkan perpecahan. Kalau mengikut apa yang Allah Ta'ala sebut dan tauhid yang dibawa oleh Nabi, nescaya manusia itu tidak akan berpecah. Baik. Ayat ini juga sabit dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi lebih tinggi daripada Nabi lain. Namun apa yang perlu kita tahu, Nabi lain juga perlu dihormati, perlu dibenarkan apa yang dia bawa itu. Semua mereka adalah model ikutan. Model ikutan. Kerana kita jangan jadi umat yang terdahulu. Mereka beriman dengan setengah Nabi dan mereka tidak beriman dengan setengah Nabi yang lain. Ada Nabi yang mereka beriman, ada Nabi yang mereka lawan. Nabi yang mereka kira ikut suka kehendak dia, maka dia pun beriman. Nabi yang mereka rasa tidak ikut kehendak dia, dia akan tidak beriman. Malahan kalau kita tengok sejarah Nabi alaihi wassalam, daripada kalangan Bani Israel, ada Nabi yang digergaji kepala, dibunuh. Yaqtuluna al-anbiya. Allah Ta'ala sebut perangai Yahudi ini membunuh para Nabi, oleh kerana mereka tidak memahami apa sebenarnya risalah yang dibawa oleh Nabi itu. Sebab tu kita tidak tafriq, kita tidak pecah belah. Nabi-Nabi ini kita tidak tafriq. Tafriq maksudnya membezakan, tapi kita tafdil, dia panggil. Tafdil ni maknanya apa? Membezakan kedudukan. Lain tu. Tafriq maknanya membezakan para Nabi. Kita hidup ni, kalau kita hidup, kita ada 5 orang anak, kita beza-bezakan anak-anak kita, keluarga tu tidak akan bahagia, sebab kita membezakan di antara satu sama lain. Tetapi bila kita tafdil, maknanya kita beza kedudukan. Hak sulung kita buat cara dia ni sulung, kita bercakap dengan anak sulung tak sama dengan bercakap dengan anak bongsu. Anak sulung ni dia akan mengemudi keluarga ini.
Kalau kita tidak ada menjadi rujukan kepada adik-adik, mungkin kita tegah sikit nak banding dengan anak bongsu. Itu orang panggil meletakkan kedudukan kena dengan tempat dia. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan juga kepada nabi-nabi setengah daripadanya yang kita sebut digelar sebagai nabi ulul azmi minar rusul. Itu nabi-nabi yang kita sebut ulul azmi. Bila kita sebut nabi ulul azmi ini, maknanya nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dia berbanding dengan nabi yang lain. Berapa orang ulul azmi ni? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, sabarlah kamu, wasbir, sabarlah kamu sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul, ulul azmi di kalangan para rasul. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita suluh dia punya kesabaran itu, ulul azmi di kalangan para rasul? Oleh kerana mereka mendapat ujian yang berat. Nabi Nuh umurnya panjang, berdoa kepada Allah, qalu da'awtu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam berdoa pada Allah. Walam yazidhum du'a illa firara. Tapi tidak ada orang yang nak sambut dia punya dakwah itu macam firara, melainkan penentangan yang ada kepada Nabi Nuh AS. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa supaya hancurkan kaum dia. Beribu tahun, illa 50 aman, 950 tahun. Satu jangka masa yang lama. Memperoleh pengikut hanyalah tidak sampai 40 orang. Hanya sikit sahaja pengikut Nabi Nuh AS. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim yang berhadapan dengan kaum yang tidak mahu beriman kepada Allah, sehingga dilemparkan dalam api yang cukup besar. Namun Nabi Ibrahim AS menyerahkan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengaturkan hidup Nabi Ibrahim dengan penuh kebaikan sehingga sampai kepada hari ini nama Nabi Ibrahim disebut-sebut oleh kita dalam selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan selalu saya sebut, hampir setiap juzuk dalam Al-Quran ini disebut cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, cerita Nabi Musa alaihissalam dengan kaum dia. Selepas dia berjaya ambil kaum dia ini, bawa lari daripada perhambaan kepada bangsa Qibti menjadi bangsa yang bebas, Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Bani Israel. Namun kelebihan tersebut mereka tidak bersyukur. Nabi Musa berhadapan dengan perkara ini. Nabi Musa berhadapan dengan penuh kesabaran dan penuh tauhid pada Allah Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, akan turun untuk membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diuji dengan ujian yang berat. Dan tidak lupa juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berhijrah meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah, tinggal tanah air, duduk di Madinah, mati wafat di Madinah. Semua ini ujian yang berat ya Allah Ta'ala uji mana Nabi alaihi wasallam. Jadi kita kena ada dua benda. Tafdil maknanya melebihkan kedudukan, itu memang betul. Tafriq membeza-bezakan, itu tak boleh. Dua benda. Tilkar rusulu faddalna, Allah Ta'ala sebut. Tilkar rusulu faddalna, itu perkataan tafdil tu. Perkataan tafdil tu mai pada situ. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu ada kelebihan mereka masing-masing di sisi Allah. Orang ni ada kelebihan dia, orang ni ada kelebihan dia. Itu satu benda yang biasa. Satu benda yang biasa. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang itu tidak patut sama sekali untuk kita dengki kalau dia berbentuk kelebihan. Baik. Dan orang yang menerima kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia juga tidak patut sama sekali untuk dia sombong. Karena itu adalah min fadli Rabbi. Sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika mana dia rasa bahawa kerajaan ini milik Allah, dia rasa bahawa seluruhnya milik Allah, bukan milik dia. Dia pun sebutlah daripada Allah, liyabluwani am ashkura au akfur, hadza min fadli Rabbi. Disebut inilah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada aku, liyabluwani am ashkura au akfur, untuk uji aku sama ada aku ini menjadi golongan yang bersyukur ataupun sebaliknya aku menjadi golongan yang kufur. Itu adalah salah satu daripada
ketaatan Nabi Sulaiman yang terpancar, yang terkeluar daripada mulut Nabi Allah Sulaiman. Minhum man kallama Allah. Allah Ta'ala sebutlah apa dia faddalna tu, huraian kepada faddalna, yang kami lebihkan. Lebih apa? Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya. Yang dimaksudkan di sini adalah Musa alaihi salam kalimullah, yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ingat, Pok Yahudi ni kalau dia baca Quran juga, apabila disebut Nabi bercakap terus dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terus tahu bahawa Nabi yang disebutkan itu Nabi Musa alaihissalam. Kita menerima Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran sendiri meletakkan Nabi Musa ini salah satu daripada Nabi faddalna, yang kami lebihkan. Kenapa orang Yahudi tidak boleh menerima Nabi Muhammad juga mempunyai kelebihan, sehingga mereka sanggup berkata kepada orang Arab, kami telah ada Nabi kami, itu Nabi Musa, dan kamu ada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kamu ikut Nabi kamu, kami ikut Nabi kami. Baik, kalau dia kata begitu, kalau dia benar-benar ikut Nabi dia, tak apa. Sebab Nabi dia ajar syariat mentauhid ke Allah Ta'ala, dan tidak sembunyikan kebenaran apabila disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa yang disebut oleh Nabi Musa itu satu benda yang betul. Yang menjadi masalahnya, mereka kata mereka pengikut Nabi Musa, ya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, man kallama Allah, yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya mereka kena terima Nabi Muhammad. Mereka kena terima Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad juga seorang Nabi yang sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Sepatutnya begitu. Tapi tak. Nabi Musa alaihissalam, mereka sayang kepada Musa, tapi mereka tolak Nabi Muhammad. Tak menasabah begitu. Apabila Allah Ta'ala kata man kallama Allah, ya Allah Ta'ala berkata-kata dengannya, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa dengan darjat yang patut bagi Allah Ta'ala, yang sesuai bagi Allah. Kita tak perlu tanya perkata-kata tu macam mana, kata macam manusia ke, berkata kalau Allah Ta'ala berkata-kata nescaya Allah Ta'ala ni sama dengan manusia. Kita tidak harus sebut benda-benda begitu. Kita hanya beriman sahaja bahawa Allah itu bercakap dengan Musa. Baik. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ditinggikannya sebahagian daripada darjat kelebihan dengan yang lain. Ada Nabi, saya sebut tadi kedudukannya ulul azmi, 5 orang Nabi tadi. Tapi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang paling tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa baginda telah diuji dengan berat, dan tidak ada lagi Nabi lain diuji sebagaimana ujian yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut bila ujian itu berat, maka darjat diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasar kepada ayat Quran lagi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, kami beri pada kamu Muhammad, a'taina, hadiah kami. Bukan pemberian sahaja, tapi satu penghormatan yang Allah Ta'ala beri. Al-Kautsar, benda yang tidak putus-putus. Benda yang tidak putus-putus. Apa dia? Banyak ulama senaraikan, mufassirin senaraikan banyak. Di antaranya ada yang orang sebut nama Nabi selalu. Di antaranya bila sebut nama Nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bila Nabi ni dalam sedih dan gelisah, Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat yang berbentuk memujuk Nabi, ayat untuk beri semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak pernah meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun seminit di dalam
melaksanakan dakwah. Jadi kedudukan Nabi Muhammad itu lebih tafdil, lebih afdal berbanding dengan Nabi lain. Itu kita terima. Memang Nabi lebih daripada hak lain. Dan manusia tak boleh lawan Nabi dah. Nabi-Nabi lain pun tak boleh, kerana Nabi Muhammad sahaja yang boleh beri syafaat di hari akhirat. Allah yang boleh izinkan Nabi Muhammad. Allah yang izinkan Nabi Muhammad. Orang lain tak diizinkan. Saat manusia kelang kabut di negeri akhirat. Baik. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan Nabi Isa ibn Maryam beberapa keterangan kebenaran. Selepas menyentuh Nabi Musa, Nabi utama Bani Israel, Allah Ta'ala sebut pada Nabi Isa, itu Nabi yang Bani Israel tidak iktiraf. Nabi yang Bani Israel tidak iktiraf Nabi. Macam mana ni? Baik. Ini juga mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa bukan Nabi Muhammad seorang sahaja yang ditolak, yang seolah-olah tidak diiktiraf oleh orang Mekah. Bismillah. Sebab itu jawatan yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang tidak perlu pengiktirafan manusia pun. Jawatan Nabi yang dilantik oleh Allah, tak perlu manusia iktiraf, dia tetap jadi Nabi. Kedudukan yang disebut sebagai ibadullah, hamba Allah Ta'ala, manusia tidak hargai dia jadi hamba Allah pun tak apa, asalkan Allah Ta'ala kata kita ni hamba Allah. Kita nak tahu macam mana kata kita ni hamba Allah. Ada ciri-ciri yang boleh membuat kita jadi hamba Allah. Ada ciri dia. Dalam Al-Quran tu melambak disebut ciri dia. Di antaranya surah Furqan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai ke akhir surah Al-Furqan. Maknanya pengiktirafan yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang sebagai hamba dia, tak perlu pun pengiktirafan manusia. Walaupun hamba tu dalam bukit, dalam gua, mana orang tak kenal dia, tapi Allah mendengar apa yang dia rayu, Allah mendengar apa dia sebut, Allah tahu kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Dia tetap mulia walaupun orang tak kenal dia. Allahu Akbar. Hari ini seorang ulama besar Pakistan meninggal dunia, Maulana Zawarli Khan, yang merupakan ulama dalam bidang tafsir Al-Quran dan juga alim bagi hadis, guru kepada Maulana Fakhrul Razi, satu guru dengan Maulana Asri. Daripada dia seorang tu melahirkan beribu orang alim ulama di serata dunia, yang buka sekolah ada, yang buka universiti ada, yang buka di Cape Town pun ada. Seorang ulama yang hebat. Tuan-tuan, tahun ni tahun yang Allah Ta'ala ambil para ulama begitu ramai. Baru ni Syekh Hasan Halabi, murid kepada Syekhul Albani, tu orang hebat-hebat. 2, 3, 4 orang sebelum daripada dia tu juga ulama yang hebat-hebat. Kita teringat pada satu hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma, Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu ini dengan begitu saja, kecuali Allah Ta'ala mematikan para alim ulama. Bermakna alim ulama ni pergi merupakan satu musibah yang besar kepada umat ini. Kan Nabi sebut, bila alim ulama ni tidak ada, naiklah orang jahil, mereka berfatwa. Naik orang jahil, mereka berfatwa. Fatwa mereka itu menyesatkan. In ata'tumukum adallukum. Kalau kamu taat pada mereka, mereka menyesatkan kamu. Tapi kalau kamu tidak mengikut mereka, mereka menyusahkan kamu. Kalau tak ikut, menyusahkan. Kalau taat, menyesatkan. Kita macam mana? Benda tu berlaku sama kita. Kalau kita ikut dia, dia buat sesat pada kita. Tak sesat macam mana? Dia tak ada ilmu. Kalau ada ilmu pun dia seleweng dengan ilmu dia. Tapi kalau kamu tak ikut dia, dia akan menyusahkan kamu.
Jadi tuan-tuan rahmat Allah, Nabi pula sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi, pewaris ilmu yang ada pada Nabi. Bagaimana yang saya sebut bahawa yang kita tertarik dengan dia nya bahawa Maulana ni dia sampai ke mati dia mengajar. Ada klip akhir dia mengajar tu. Sebelum dia mati tu ada akhir. Dia sebut pasal kematian betul. Seolah-olah macam dia tahu bahawa dia tak tahu mati, seolah-olah macam dia rasa diri dia tu memang dekat Allah Ta'ala nak ambil. Dia sebut pasal Allah, macam cakap bahasa Urdu lah, ada klip dia tu. Nanti saya suruh kawan saya terjemah, nanti kita sebarkan. Dia bercakap ni oksigen duduk di sini, dia bakar oksigen, wire oksigen. Dia mengajar, hari-hari dia mengajar. Ada mesin oksigen sebelah dia satu. Boleh tengok dalam YouTube Maulana Zawarli Khan, atau buka tu, boleh tengok. Tak jemu dia mengajar walaupun ni pakai oksigen di hidung dia. Sebab dia tahu dia tak ada orang apa dia mengajar tu, bukan ada gaji apa. Tidak. Tapi dia rasa tanggungjawab dia. Tengoklah anak murid dia hebat tak hebat. Tu kita tengok anak murid di Malaysia lah, hebat begitu dalam bidang hadis. Kita panggil buat keluar satu hadis dia macam peluru. Dengan sanaknya, dengan rawinya. Anak murid dia, tok guru dia mesti lebih hebat lagi. Tu baru tengok di Malaysia, di luar tu anak murid dia ramai lagi. Duduk di negara Eropah pun ada, duduk di UK pun ada, duduk di Jerman pun ada, ramai. Jadi ini tengok bagaimana Allah Ta'ala lebihkan dia, Allah Ta'ala tafdilkan dia. Bila dia mati tu ramai anak murid, boleh ribu orang semayang jenazah dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan yang baik. Bani Israel tak iktiraf Nabi Isa. Lalu Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Isa itu kitab Injil. Allah Ta'ala bagi kitab. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, serta kami kuatkan dia dengan Ruhil Qudus. Siapa dia Ruhil Qudus? Jibril. Allah Ta'ala beritahu dia sokong Nabi Isa ni sebagai penyokong dia itu Ruhul Qudus, Jibril. Kerana yang pertama sekali Nabi Isa ni tak ada ayah. Dia tidak ada ayah. Dan kedudukan bagi dalam masyarakat waktu itu amat lemah sekali, sehingga malaikat tolong dia dalam berdakwah. Allahu Akbar. Malaikat tolong dia. Kerana keadaan begitu, keadaan yang, sebab tu kalau kita tengok Jibril ni disebut sebagai Bani Israel bermusuh dengan Jibril. Mereka tak suka Jibril, mereka suka malaikat Mikail. Sebab apa mereka tidak sukakan Jibril? Sebagaimana kita sebut belum pada ni ayat yang pernah saya hurai dah pasal Jibril dengan Mikail ni. Di sini juga tafsir surah Al-Baqarah juga disebut bahawa Jibril itu bagi mereka kawan Nabi Isa, dan Jibril itu mereka bermusuh juga dengan Jibril. Katanya kerana Jibril ni tak bagi wahyu pada bangsa dia sendiri untuk jadi Nabi. Dan bukan wahyu ni bukan kerja Jibril, kerja Allah Ta'ala suruh. Jadi malaikat pula kena ikut dia. Bodohnya Yahudi ni, bukan bodoh sikit-sikit ni, bodoh banyak dah. Bodoh banyak. Dia suruh malaikat ikut dia. Dia tu siapa datang ke dunia? Dia punya takburnya. Jadi kita kena ingatlah, Rasul ni sendiri ada malaikat yang tolong menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, menolong Nabi Isa alaihissalam. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim, dan sekiranya Allah menghendaki nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak terbunuh, tidak berbunuh-bunuhan. Allah boleh buat apa sahaja. Allah boleh buat apa sahaja dia nak. Allah Ta'ala boleh jadikan tidak ada perang sama manusia, tidak bergaduh sama manusia, hidup aman damai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perang tu untuk kebaikan hamba.
Kenapa? Untuk uji manusia. Nak uji manusia. Hak kata hamba Allah ni sebenarnya dia jadi hamba Allah ke ataupun hamba bagi hawa nafsu dia sendiri, hamba bagi kehendak diri dia sendiri. Bila berhadapan dengan kehendak dia dengan kehendak Allah Ta'ala, mana dia nak pergi? Kehendak dia ke ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka keterangan. Mereka berpecah tu bukan sebab ada Nabi. Mereka berpecah tu bukannya tidak ada Nabi, tidak. Mereka berpecah tu bukan tidak ada Nabi, tapi mereka berpecah selepas Allah Ta'ala kirim al-bayyinat kepada mereka. Sepatutnya mereka tak berpecah lah. Nak beritahu bahawa mereka ikut hawa nafsu, sebenarnya berpecah. Sebab mereka ada Nabi, sepatutnya ada Nabi, mereka tak berpecah sebab ada Nabi. Nabi duduk depan mereka dah, kitab dah ada depan mereka dah, tapi tidak. Mereka sampai tahap mereka menolak kebenaran, ya Allah Ta'ala buat mari kepada mereka sendiri. Apa dia mereka tolak? Itu Al-Quran. Yang mereka tolak itu kebenaran. Sepatutnya apabila mari buktilah, nak duduk sekali, tak berpecah, nak ikut Nabi. Tapi bila mari bukti, lawan juga. Bila kita kata amalan awak Nabi tak buat ni, tak sunnah amalan awak ni. Kalau dia kata mana pandai, tak sunnah. Awak bagi dalil, kita bagi dalil. Ni amalan awak ni, awak buat ni tak ada dalil. Hak saya buat ni ada dalil. Dia kata ni masalah, dia kata kita buat ni tak betul belaka, masuk neraka semua, dia sebut gitu. Sepatutnya bila awak bagi dalil, kita berpakat duk sekali sebab ada dalil. Sebab awak buat tu tak ada dalil. Kalau ada dalil pun dalil awak ni palsu. Bukti ada depan mata, sepatutnya tak berpecah lah, sebab kena terima lah, sebab sama-sama nak beramal. Tapi tak terima juga. Tak terima juga. Sebab apa tak terima? Sebab sebenarnya apa yang dia buat dan dia amalkan itu adalah satu perkara yang mengikut hawa nafsu dia, bukannya mengikut dalil. Itu beza. Tetapi kalau dia mencari betul-betul dalil dan kebenaran, bila orang sebut kebenaran kepada dia, dia akan terima lah. Dia tak berpecah lah. Sebab apa timbul perpecahan? Sebab awak terima, saya tak terima. Sebab saya terima, sebab awak tak terima. Nah, bila ada dua percanggahan pendapat, maka di situ adanya perbezaan. Maka kita buat mari dalil supaya saya terima, awak terima. Baik, kita buat mari dalil sahih lah. Okey, ni dalil sahih, saya terima. Awak nak terima ke tak? Tak terima juga. Maka masalah dia dengan dia. Sebab dalil ada, bayinat itu ada. Dalil itu ada, keterangan itu ada. Kenapa tolak juga keterangan yang betul? Dalil yang betul. Nak amal juga benda Nabi tak buat tu sebab apa? Ini. Allahu Akbar. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka bertelingkah. Ada yang berhujah kalau Islam itu benar, kenapa ada perpecahan di kalangan pengikutnya? Ini orang kafir pula. Kalau Islam itu betul, kenapa pengikutnya berpecah? Memang tak nafi. Ada ulama kata begini, ada ulama kata begini. Memang tak nafi. Jawabnya kita kata, bukan dalam Islam sahaja pertelingkahan. Belum pada Islam mari dulu, Nabi Muhammad mari pun berpecah dah. Zaman dah berpecah, dah pendapat lain-lain, malah manusia berperang. Malahan dalam agama Kristian itu sendiri, bila Ortodok yang dapat menguasai pemerintah, Katolik akan menjadi hamba. Golongan Katolik ni akan menjadi orang yang rendah. Bila Katolik ni berjaya untuk orang panggil mempengaruhi pemerintah ketika itu, Ortodok pula duduk di bawah. Itu sejarah. Yang Perancis buat keluar politik suku, agama suku, fahaman sekular tu kerana ni. Kerana setiap orang agama dalam agama Kristian ini berjaya untuk mempengaruhi pemerintah. Yang menyebabkan orang lain dalam agama Kristian juga, mazhab lain tidak boleh untuk amalkan mazhab dia, walaupun sama-sama salah. Ini teruk kan? Ini yang teruk. Macam kita contoh, negeri Perlis bebas mazhab, kita kata.
mazhab tu nak mazhab apa tak apa, walaupun kita banyak kita panggil tarjih dalam Hambali, banyak tarjih dalam Hambali, tak apalah, tapi kita tak declare tarjih mana-mana, kita tak declare bahawa kita mazhab mana-mana. Negeri lain mazhab Syafi'i, tak ada masalah lah mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada orang lain yang tak sama dengan mazhab Syafi'i dalam kampung tu, adakah kita nak tangkap dia? Kita nak bunuh dia? Tak boleh. Sebab itu perbezaan pendapat. Kerajaan nak paksa dia sampai ke rumah dia kena mazhab Syafi'i, tak boleh. Kerajaan boleh menguatkuasakan di tempat-tempat yang dia kuasai. Contoh di sini, boleh ulul amri kuasai masjid, maka setiap orang yang mari masjid kena ikut ulul amri. Rumah kita tak ada orang kuasai, kita kuasai rumah kita, ikut kita. Nak buat apa pun buat lagi je. Dah kita rasa ada dalil, malah bukan kadang tak ada dalil, tapi kita rasa ada dalil nak buat di rumah kita, buat. Siapa dia marah? Masalahnya buat di masjid itu jadi masalah. Jadi situasi itu kita kena faham dengan betul. Walakin ikhtalafu, tapi mereka bertelingkah juga. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman. Ada manusia dalam keadaan tauhid yang sebenar, mereka beriman. Wa minhum man kafar, tapi ada di antara mereka juga yang kufur, yang tidak mahu, yang menolak. Wa minhum man kafar, ada mereka yang kufur, yang memilih untuk kekufuran. Walau syaa Allahu maqtatalu, Allah Ta'ala sebut sekali lagi, kalau Allah menghendaki tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan. Kalau Allah nak umat ni menjadi taat sahaja, buat baik sahaja, amal ma'ruf sahaja, tak apa, Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat. Allah Ta'ala menjadikan malaikat lebih ramai, lebih kuat daripada kita, Allah Ta'ala boleh buat. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Ni walakin Allah yaf'alu ma yurid, tetapi Allah melakukan apa yang dia nak. Tetapi bukan itu yang Allah Ta'ala nak pada manusia, tidak. Sebab itu semua ujian dan Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak. Macam kita dah sebut, ikut aku nak buat macam mana, hak aku. Hak Tuhan pun ikut aku nak buat macam mana pun. Aku nak buat hak ni kaya, hak ni miskin, yang lebih, hak ni kurang, yang ni cerdik, yang ni tak apa cerdik, yang ni ada begitu, yang ni ada begini, hak ni lebih, ni kuat. Memang atas ilmu aku nak buat begitu. Sebab ada hikmah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu itu? Kerana ada hikmah sendiri. Baik, itu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ayat seterusnya, ayat 254. Ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Baik. Selepas Allah Ta'ala sebut ayat jihad dan ditutup dengan kelebihan para rasul alaihi wassalatu wassalam, terus Allah Ta'ala sambung berkenaan dengan ayat infak. Kerana infak dan jihad ini sebagaimana saya telah sebut, benda yang berkait rapat, sayap kiri, sayap kanan. Tak boleh nak bergerak agama ini kalau tidak ada infak, tidak ada jihad. Tak ada infak, tak ada jihad, dikira agama ni tak berjaya seorang itu dalam beragama. Baik, maka Allah Ta'ala sebut ayat ini infak. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita rasa beriman, kita perhati betul-betul. Bila dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, maka seruan itu kepada orang beriman. Kalau kita buat main-main, maka kita masalah. Wahai orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu. Allah memperingat kepada kita dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut bahawa apa yang kamu ada tu, anfiqu, kamu infak. Hak siapa? Mimma razaqnakum, hak aku beri kepada kamu. Allah Ta'ala nak suruh rasa bahawa apa yang kita miliki ni bukan hak kita. Dan saya selalu sebut bahawa kalau manusia tu rasa bahawa apa yang dia ada tu hak dia,
dia tidak akan ada perasaan infak. Jadi rasa hak dia. Ni hak saya. Jadi saya nak bagi pada siapa ikut saya tak mau bagi pun tak apa. Memang kamu rasa hakmu, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi. Bukan sepenuhnya hak kita. Bukan sepenuhnya hak kita. Nak tahu hak kita tidak hak kita, kita tengok diri kita sendiri lah. Tangan ni walaupun duduk dengan kita kata, tapi bila Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ambil tangan. Mulut bila duduk dengan kita sendiri, kita hak jaga mulut. Tapi mulut ni bila Tuhan nak, Tuhan boleh ambil. Tuhan bagi tak cakap nak macam mana. Tak ada sebab. Pergi jumpa doktor apa semua, tangan pokcik ni tak tahulah boleh bergerak. Tak tahu ni sebab apa, saraf mana yang tak boleh bergerak ni kita kata. Kalau setakat saya cek ni tengok okey, dia kata sudah. Kita pun pergi buat siam, cari tu pun mau siam. Tak ada obat dah, kata tak ada obat dah. Orang pun kata ni kena buat korang lah, orang hantar lah, macam-macam lah orang kata tu. Tapi kalau kita ada akidah, kita kata Allah Ta'ala yang beri ujian kepada aku. Oleh kerana itu berubat dengan cara Allah Ta'ala suruh. Mungkin kita berubat dengan cara ruqyah, kita berubat dengan cara baca-baca yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun kita dah scan semua dah tak ada orang ni, mungkin kita kata salah nak pergi beruruk ke macam mana, berubat gitu tak sembuh juga. Sabar. Kerana orang yang sabar dengan penyakit dapat syurga. Kan hebat orang beriman tu. Sakit pun dapat syurga. Sebab apa? Sebab sakit atas muka dunia. Sakit atas muka dunia. Dalam syurga tak ada sakit dah. Neraka tu lebih sakit dari dunia lagi. Dalam syurga ada orang kecil manis dalam syurga? Tak ada. Darah tinggi pun tak ada. Takut bini pun tak ada dalam syurga. Penyakit juga takut bini tu dah. Tak ada dalam syurga sebab takut bini. Seorang lelaki tu boleh berapa orang bidadari dia kiri kanan. Macam mana pakcik? Dia hendak menikah ramai takut bini tu, sabarlah. Beramal biar dapat syurga tu. Baru bini ramai. Padam muka. Maaf lah tu. Nak bagi semangat je tu. Jadi itu semua adalah ujian atas muka dunia. Jadi saya kata tadi, apabila seseorang itu dia rasa bahawa apa yang dia ada itu hak Allah, maka datanglah sifat infak yang dia nak beri kepada orang lain. Baik. Kenapa? Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi, sebelum tibanya hari yang tidak ada jual beli padanya. Allah Ta'ala ingatkan kita semua untuk infak sebelum datang hari yang usaha pada ketika itu lagi tidak berguna. Baik. Usaha yang pertama adalah usaha jual beli. Kenapa disebut berjual beli dalam ayat ni? Kerana berjual beli pun berniaga. Dan berniaga yang paling untung sekali, dan untuk mendapatkan punca pendapatan yang keuntungan kita dengan cara berniaga. Siapa-siapa pun sebut, tokoh korporat mana pun, berniaga merupakan satu cabang untuk seseorang itu dapat duit yang banyak. Kerana itu ada zakat pendapatan, ada zakat perniagaan diletakkan oleh ulama. Dia memang begitu, berniaga. Maka pada hari itu perniagaan kamu sikit pun tak ada guna, kerana perniagaan kamu tak boleh nak beli syurga Allah Ta'ala. Kalau mu ada banyak perniagaan pun mu nak tukar di hari akhirat, semua tidak menjadi milik kamu, semua telah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perniagaan pada hari itu tidak ada guna lagi. Wala khullatun, dan tidak ada kawan lagi. Yang kedua, tak boleh mendapat harta, pendapatan orang lain, kawan-kawan kita semua keluarga habis. Tak sanggup untuk dia pada hari itu nak jadi pemurah, nak bantu kita. Ada. Kawan-kawan tidak akan bantu di hari akhirat. Nafsi-nafsi, masing-masing dengan jiwa masing-masing, masing-masing dengan diri masing-masing. Taklah kata pakcik kurang pahala, saya ada lagi lebih pahala ni, bolehlah kita bagi separuh-separuh seorang. Tak ada. Tu tamu ke dunia boleh.
Atas muka dunia boleh. Saya ada duit sikit ni, RM50, kita bagi 2 orang, 25. Tak apa. Sebab orang perlukan duit. Di akhirat orang perlukan pahala. Saya nak bagi 2 pahala ni. Saya buat pahala banyak, pocik, nampak pocik malah pergi masjid, tak apa dah, saya separuh. Tak ada. Semua orang bekejar untuk dapat masuk syurga, dan semua orang akan claim pahala daripada orang yang dia ada dosa di atas muka dunia dulu. Dia akan dakwa di hadapan Allah. Dakwa tu kenapa? Nak dapat claim pahala, untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan dan syafaat di hari akhirat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang kafir itu Allah Ta'ala sebut humuz zalimun, mereka itu orang yang zalim. Jadi wala syafa'ah ni kita hurai pada minggu yang akan datang insya-Allah. Kita berhenti sekat tu saja untuk malam ini. Dan ada lepas pada ayat ni ayatul kursi. Ayatul kursi ni mungkin kita bincang banyak sikit, sebab dia merupakan ayat yang biasa kita baca dan ayat yang biasa kita dengar. Wallahu ta'ala a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi